itu makan bertahun-tahun. Tapi semata-mata untuk menghafal 56 hari. Yang itu pun kita dah salah faham dah. Kita kalau terniat je lah nak hafal Quran, terus bersela ambil Quran. Terus ara'aital ladzi yukazibu biddin, tutup Quran. Ara'aital ladzi yukazibu biddin. Esok ingat ke lupa? Lupa. Sebab kita punya persiapan tu tak ada. Tapi kita terus je hafal Quran. Beza dengan ustaz tadi. Dia ngapal 56 hari. Tapi persiapan dia bertahun. Bila ustaz tengok perkongsian dia, apa persiapan dia? Dia bagi 3 C. C yang pertama ialah cita-cita. Kalau cita-cita kita rendah, kita tak ke mana-mana. So dia betul-betul bercita-cita sampai dia kata dia ibaratkan cita-cita dia ini macam orang mengandung mengidam. Macam mana orang mengandung mengidam? Ya asyik sebut yang itu je. Ya nak buahku ini, nak buahku ini. Ya bagi makanan sedapnya kalau ada buahku ini. Dia kan ke situ juga. Itu orang mengidam. Ya. Macam itulah dia kata benda yang dia sebut pada mak ayah dia, adik-beradik dia, nak hafal Quran, doakan dia hafal Quran, macam mana nak hafal Quran, macam tu dia. C yang kedua ialah cinta. Meletakkan kecintaan kepada kalamullah. Sebab dia kata dia percaya dengan konsep magnet cinta. Macam mana magnet tu tuan-tuan, dia menarik kan? Ya. Jadi macam itulah bila ada cinta, pasti kita nak lebih dekat dan lebih dekat. Bila kita mencintai anak kita, kita nak anak kita duduk depan mata. Mencintai suami kita, kita bawa dia forum sama-sama. Contohlah. Nak dekat tu. Ya. Sama dengan Quran. Bila kita mencintai kalamullah, Quran nak duduk dengan kita. Dia tak hilang, dia tak lari. Sebab adanya nama cinta. Dia kata untuk mencintai Quran, itu bertahun. Adalah si ketiga, ada banyak lagi lah. Yang itu boleh belilah buku dia. Ustazah bukan nak ulas tu. Tapi Ustazah nak kata, ya Allah, peranan Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah sangat besar. Bagi Ustazah, kalau semata-mata sangkut ayat 1000 dinar, ya, dekat dinding. Lepas tu ada pula tak macam pelik-pelik juga tulisan dia kadang-kadang kan, ya. Tengok yang berniaga ni aurat pun tak tutup. Yang berniaga ni solat pun tidak. Bagi Ustazah, dikhawatiri itu hanyalah semata-mata istihza, mempersendakan Al-Quran. Al-Quran bukan berfungsi untuk itu. Ya, padahal ayat 1000 dinar ni kata apa? Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa pada Allah. Dia solat pun tidak, takwa apa? Ya, dia tutup aurat pun tidak, takwa apa? Itu namanya istihza dengan Quran, senda Quran. Mungkin kalau Allah bagi pun rezeki dia luas, kita khawatir rezeki itu semata-mata istidraj. Besok dia kata dengan kawan dia, kau tampal je ayat 1000 dinar tu, beres semua. Dia bukan suruh kawan dia salat. Dia bukan suruh kawan dia taat pada Allah. Tapi dia kata tampal je ayat 1000 dinar, nanti kaya lah. Tengok, akhirnya benda tu bukan jadi benda yang bawa keberkatan, tapi dikhawatiri jadi istidraj. Ustazah menyeru pada akhir sesi ini kepada kita semua, terlalu banyak yang harus kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, mungkin yang kita baca sikit-sikit ni memang tak memadai, banyak lagi peringkat yang harus kita ikut. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahlul Quran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Nur Hafizah. Ustaz, saya teringat satu ayat Quran Allah SWT sebut juga bila Ustazah sebut berkaitan dengan sabar tadi. Allah SWT sebut dalam surah An-Nahl ayat 127. Ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wasbir wama sabruka illa billah. Sabarlah, wama sabruka, dan tidaklah kesabaran kamu itu illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, jangan kamu ni sedih hati sangat dengan apa mereka buat, dengan apa yang mereka buat. Wala taqu fi dhaikin mimma yamkurun, dan jangan kamu ni bersempit dada dengan tipu daya pengkhianatan mereka. Ni turunnya ayat Quran ini apabila Nabi SAW marah sangat kepada Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Marah sangat kepada Hindun yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, belah dada. Jadi Rasulullah kata marah sangat, nak bunuh 30 orang, 60 orang. Jadi Allah SWT turunkan ayat ini. Jadi bagus juga untuk kita kata, sebab itu kata
ayat Al-Quran ini kita kena faham, barulah insya-Allah kita boleh aplikasikan dalam hidup kita. Misalnya kita kata ayat yang biasa kita baca dalam wirid dan sebagainya, ini juga yang perlu kita faham, bukan hanya kita hanya baca tanpa faham. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, misalnya laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Sungguhnya Allah ni la yukallifullah, Allah tidak akan membebankan satu orang kecuali dia memang boleh tanggung ujian tersebut. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Wirid ni kita baca banyak kali, tapi berapa ramai orang boleh faham? Ini yang saya dapat rumuskan. Tapi sebelum kita akhir, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama kita dengar pergulungan kesimpulan bagi keseluruhan cerita kita pada malam ini, iaitu Rumah Tangga Al-Quran. Kita mulakan dulu dengan berbahagia doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk sesi penggulungan dan penamat ini, semua tak sabar nak balik kan. Tapi apa pun semua kita akan balik awal, kecuali pengurusi forum, dia kena lewat setengah jam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk sesi penggulungan ini, pertama sekali, terutama sekali kepada tuan-tuan muslimin, Ustaz nak tekankan bahawa surau yang tuan-tuan berada pada malam ini ialah tempat gelanggang kita gelanggang kita untuk bersosial. Ulang sekali lagi, surau yang tuan-tuan duduki ini adalah gelanggang kita orang lelaki untuk bersosial. Untuk bersosial, untuk bertemu dengan kawan-kawan, untuk tambah pahala, untuk dengar tazkirah, tempatnya di sini. Tetapi malang sekali kadang-kadang suasana sudah berubah. Hari ini orang menjadikan tempat bersosial dia bukan di surau dan masjid, tapi di mana? Agak-agaknya di restoran, restoran mamak kan. Ustaz tak anti mamak, Ustaz pun selalu makan restoran mamak. Tapi itulah dia realiti hari ini. Boleh berada di restoran mana-mana, parking 2 jam, order teh tarik segelas je, menyampah nak mati tuang kedai. Sembang saja. Cuba bayangkan masa itu dialih untuk datang ke surau, solat maghrib berjemaah, kemudian dengar kuliah, kemudian datang solat isyak, dapat pahala solat ada, solat dengan kuliah ada, dapat pahala iktikaf ada, bersilaturahim ada, dan ada jamuan lagi sebab forum. Boleh makan lagi. Oleh yang demikian, berani kita kata siapa yang memang tak datang surau dan masjid, ini ialah orang yang antisosial. Antisosial. Orang yang tidak akan dikenali oleh manusia di bumi, hatta malaikat di langit. Ada kita macam tidak ada. Tapi kalau kita ni jadi ahli surau, cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan adalah ahli surau Saujana. Okey, seminggu je tak datang. Orang mula irisik tau. Kemanalah Cik Asri ni? Dah sebut minggu tak ada. Oh, demam. Maka orang rancang nak pergi ziarah. Oh, meninggal. Contoh. Nah. Tapi kalau kita bukan ahli surau, jangan kata kita sakit, kita meninggal pun orang tak peduli. Betul kan? Orang tak peduli. Hatta betapa cermaknya hari ini, anda kata, okey, maaf ya, selepas solat isyak, jom kita ada tahlil arwah di rumah sekian, blok sekian. Orang tanya khabar tahu. Dia ni kaki surau ke? Oh tak, bukan kaki surau pun. Kalau dia bukan kaki surau, tak payah kita pergi. Dia sendiri pun tak peduli kepada Allah. Tengok betapa terasing hidup kita.
Sebab itulah hadirin sekalian ni, tolong beritahu kepada anak-anak kita yang remaja, tempat gelanggang kita untuk bersosial, untuk dapat pahala lebih, untuk dapat ilmu. Bahkan setengah-setengah suara masjid hari ini mereka upgrade peranan surau dijadikan tempat tuition. Cantik sangat-sangat. Di Masjid Syakirin, Gombak. Okey, anak-anak datang dengan ayah masing-masing, solat maghrib sama-sama, ibu ayah dengar kuliah, anak naik tingkat 1, selesaikan tuition. Selesaikan homework, semua tuition, buat di tingkat 1. Kemudian bersatu semula untuk solat isyak. Cantik. Cantik. Jadi insya-Allah minggu depan Ustaz akan datang lagi ke surau ni. Pertama sekali nak tengok jemaah semakin ramai. Yang kedua ada kelas tuition. Dan kita ni berforum nak beramal kan. Cuba bayangkan, indah ataupun tidak tuan-tuan, kalaulah seperti ini nilaiannya dapat dilaksanakan di surau kita ini. Kuliah datang, ramai orang, anak-anak turun. Nah, kuliah maghrib, di belakang sana kita buat kelas tuition, di belakang sana ada guru yang handle homework anak masing-masing. Okey, isyak, jom selesai, mari solat isyak sama-sama. Yang confirm insya-Allah pasti solat maghrib dan isyak anak kita sembahyang. Solat pasti. Kalau trend ini dibuat, bukan saja solat, berjemaah lagi. Oleh yang demikian, tolonglah ya, kalaulah semua flat ni datang, maaf lah saya sebut sikit, kalau marah pun tak apa, tak datang lah. Kalau semua ahli jemaah kat flat ni datang, wah, tahan sambung lah surau ni sampai ke Seremban. Ya. Jangan buat tiada masa dengan Allah, kerana akan tiba suatu hari nanti Allah akan buat tiada masa dengan kita. Kenapa tak datang surau? Sibuk. Nah, kenapa tak datang surau? Tak ada apa-apa pun, tidak ekonomis, tak nampak benefit dia. Maka kita lebih suka berada terperak kat rumah. Macam